Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Sabahal khair. As'alullah ayuwafiquna wa yarzuquna as-sihah wal afiyah fil hayah insyaallah ta'ala. طيب أولا قبل أن نبدأ لابد علينا أن نقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. Ustaz Hafiz. Baik. Kaifa halukum jami'an? Semua sihatkah? Alia Husini, awak dah sihat? Minggu lepas tak sihat? Krik. Okey, Alhamdulillah. Yang lain semua sihat? Alhamdulillah. Sina sihat, Alhamdulillah. Abi Ayong sihat, Alhamdulillah. Okay, jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. InsyaAllah kita cuba habiskan terjemahan surah Yasin. Jadi yang hantar audio dengan saya tu saya baca, cuma saya minta maaf dengan awak semua kalau saya tak balas. Okay? Saya kadang-kadang bila dengar audio awak ada buat kerja, jadi saya terlupa nak balas. Okay? Jadi saya dah tengok apa yang awak semua buat, baguslah ada yang membaca. Okay? Jadi kisah Habibun Najjar ni satu kisah yang dari segi kesahihannya ada kata tak sahih, ada kata yang sahih. Tapi kita hanya ambil pengajaran mengenai kisah Habibun Najjar ini. Kalau awak tahu kisah, bila awak ceritakan pada saya mengenai Habibun Najjar, kita nampak sama sekali kan. Hebatnya orang yang mendukung perjuangan dakwah. Habibun Najjar tu, dia tak menjadi Nabi pun, tapi dia masuk dalam syurga. Dan apa yang uniknya bila dia masuk dalam syurga, apa dia kata? Ya laitani, alangkah eloknya kalau macam mana ayat dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ya laitani tu. Bukan ya laitani. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Setelah yang mati, yang Habibun Najjar itu mati, lalu dikatakan kepadanya, tengok yang mendukung dakwahnya, masuklah ke dalam syurga. Ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Jadi apa yang unik, apa yang hebatnya Habibun Najjar ni, dia dah meninggal pun dia sedih tengok keadaan kaumnya, iaitu umatnya. Jadi sepatutnya macam tu juga kita kan, kalau dengar orang bukan Islam meninggal, kita kena sedih. Betul lagi orang Islam meninggal insya-Allah. Kita tak tahulah, tapi kita sangka baik bahawa insya-Allah mereka masuk syurga. Tapi orang bukan Islam meninggal. Ada sangka baik je, mungkin masa dia meninggal dia mengucap. Ada, tapi kesedihan perlu ada. Sebab Nabi SAW satu ketika dia berjalan bersama sahabat. Bila berjalan bersama sahabat, ada lalu jenazah orang Yahudi. Dia tak masuk Islam lah. Jadi apa terjadi dengan Rasulullah sedih dan menangis. Jadi sahabat pelik.
kena nak sedih, kena nak menangis. Padahal dia orang bukan Islam. Rasulullah hendaknya menangis pada orang Islam lah. Kan? Tapi Rasulullah menangis. So apa menangis? Maka sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa menangis sedangkan kita bukan saudara kita?" Maka Nabi SAW menanya, "Aku menangis sebab umatku mati dalam keadaan tak kenal Allah." Jadi sedih. Sedih tu kena ada. Kalau orang meninggal dalam keadaan yang tak kenal Allah. Dan kita perlu sedih juga kalau orang Muslim meninggal dunia, kita kena sedih. Contohnya Palestin kan. Orang Palestin meninggal dunia, terbunuh. Kita kena sedih. Tapi sedih kita tak sesedih orang yang meninggal tanpa kalimah. Sebab apa? Kalau orang Palestin, dia meninggal kan. Dia meninggal kerana mempertahankan agamanya. Kalau dia meninggal kerana mempertahankan agamanya, kerana kehormatan dirinya, apa janji Allah untuk mereka? Syurga. Kan? Jadi bukan kita tak nak bersedih pasal orang Palestin, tapi mereka beruntung berada di tempat kezaliman, tapi akhirnya masuk syurga Allah SWT. Kehidupan sunnah bukan di dunia, tapi kehidupan sunnah di akhirat kelak. Tapi lagi sedih, orang yang baik kan, tapi meninggal dalam keadaan tak ada kalimah. Waliyahzubillah. Jadi Habibun Najjar tu, ini adalah sifat da'i, ini adalah pemikiran. Ada seorang syekh telah didatangi oleh seorang lelaki. Dia nanya, apakah hukum bagi orang yang tidak semayang? Jadi apa hukum bagi orang tak semayang? Kalau orang tanya, mesti dapat masuk neraka, perbuatan teruk apa semua. Tapi Syekh tadi jawab macam mana? Hukum bagi orang yang tak jaga semayang adalah orang yang semayang kena tarik tangan dia pergi bawa semayang. Okay. Dan ada orang petikai, contohnya. Kenapa kita nak ajak orang kepada kebaikan? Sedangkan kita tak baik lagi. Jadi itu adalah kata-kata yang ditipu oleh syaitan. Kita ajak orang sebab kita perlukan ketenteraman. Seorang yang buat dosa, seorang yang buat dosa, dia akan efek dengan kita tak? Dia akan efek dengan kita. Kalau di dunia. Di akhirat saja tak ada efek. Kalau dia buat dosa di dunia, di akhirat dia tak akan bagi efek kat kita. Tapi di dunia, kalau buat salah, satu tempat akan jadi mangsa. Contohnya tsunami kan. Tsunami kenapa berlaku? Segolongan orang buat salah. Tapi bala Allah, adakah hanya untuk orang tertentu saja? Tak ada. Orang beriman, orang soleh, orang yang tak beriman, orang tak soleh, semua kena. Cuma di akhirat, orang soleh masuk syurga. Di akhirat, orang yang tak soleh masuk neraka dulu. Okey, jadi ini sifat da'i yang perlu ada pada saya, pada awak semua. Bagaimana saya boleh bawa orang lain masuk syurga bersama-sama saya. Bagaimana saya fikir saya boleh jadi penyebab hidayah kepada orang lain. Okey, faham tu? Okey, baik. Ada soalan setakat ini berkaitan Habibun Najjar? Okey, maksudnya as-sukut alamatur ridha. Diam tandanya ridha. Tidak semua faham Okey, jadi kita terus kepada bacaan ayat 41. Okey, 41 sehingga habis insya-Allah.
هم أنا النهار وكل في فلك يسبحون. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca. Oh, awak ikut sekali pun tak apa eh. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة
اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما
عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. طيب. Hello. Kita dah tengok semua tadi Okay, jadi Alhamdulillah. Jadi Ustaz tak nak lama sangat berkenaan syarah secara umum surah Yasin ini. Jadi hari ini kita baca 41
sampai 83 tadi kan. Jadi tugasan awak hari ni adalah buat secara umum, okey, mengenai ayat 41 sehingga 83. Okey, apa yang terkandung dalam ayat 41 sampai 43. Okey. Jadi awak buat dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Okey. Sekurang-kurangnya 10 slide, tidak termasuk pengenalan diri awak. Okey. Jadi ada soalan setakat ini mengenai ayat 41 hingga 83 tu? Jadi yang bersama saya hari ini adalah Alia Yung, Faizah, Mim, Azrik, Faris, Khairul Ikhwan, Aisyah Izdina, Husnina, Liana, Nadhirah, Nurul Alia dan Siti Aisyah. Ya, ada 13 orang. Okay, ada soalan tak? Faham tak apa yang saya nak awak buat? Okey. Terima kasih Alia. Okey. Jadi itu saja. Ada soalan lain? Ini mesti dalam PowerPoint je kan Ustaz. Kalau awak nak guna Prezi pun boleh juga. Awak nak guna apa Alia? Mana-mana lah, yang penting dalam bentuk presentation slide ke, Google Slide pun boleh. Ikut apa yang awak nak lah. Saya tak ada masalah. Okey. Lain soalan? Faizah, Mim, Azrik, Faris, Khairul, Aisyah Irdina, Husnina, Liana, Nadhirah, Alia, Aisyah, ada soalan? Tak ada Okey, kalau tak ada soalan, terima kasih semua atas kehadiran. InsyaAllah minggu hadapan kalau tak ada orang melintang, awak akan masuk ke sekolah semula, insyaAllah. Okey? Jadi mungkin ni kelas online yang terakhir bersama awak. Jadi saya itu saja. Okey, terima kasih semua. Awak boleh leave Terima kasih. Afwan.